kembali bersama kami dan mungkinlah Fiza kan ada dalam kalangan mereka sekarang ni tengah membuat persiapan untuk keluar mengundi. Dan ada juga yang sanggup kan pulang ke kampung, balik hari dah bawa kereta ataupun bertiket kapal terbang, naik bas. Ada macam-macam asalkan nak menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Ya, betul. Dan nak dikongsikan juga bersama dengan anda penonton statistik keluar mengundi bagi hari ini, hari mengundi PRU ke-15 hingga jam 11 pagi tadi, peratus keseluruhannya adalah sebanyak 31%. Dan ini juga Cik Saiful sebenarnya salah seorang tu kawan kita. Kawan kita dia sebenarnya niat asalnya dia nak pulang ke kampung kerana mengundi di Johor. Pada asalnya nak bawa ayahnya, tapi ayah kurang sihat. Tapi pergi mengundi bersama dengan adiknya. Kita bersama dengan Fahrin Ahmad dalam talian ketika ini. Hai Fahrin. Ya, Fiza, Sugi dan juga Cik Saiful. Apa khabar sahabat? Fiza dan Sugi, tolong tengokkan jari Cik Saiful tu, dia inai dia satu jari tu. Dah tengok. Satu. Bukan semua. Satu Satu je. Tapi Fahrin, kita nak tengok juga jari Fahrin ni betul ke tak betul ni. Elina so tengok. Ada dah inai dah satu dah. Satu saja ya. Okey. Fahrin, tadi awak berkongsi gambar lah kan bersama kami di WHI. Jadi bagaimana pengalaman keluar mengundi itu, cuaca di Johor macam mana tu? Okey, pertama sekali saya dan adik lah keluar seawal pagi ke sekolah kebangsaan Desa Skudai lah, di mana kami mengundi untuk Parlimen Iskandar Puteri, di mana 3 penjuru lah, Pakatan Harapan, Barisan Nasional juga Perikatan Nasional. Dan kalau saya lihat sebenarnya semuanya teratur, semuanya berjalan dengan lancar dan seawal pagi itu juga sebenarnya kalau kita lihat pada keadaan cuaca agak hujan lebat. Jadi saya lihat orang mula ada juga yang datang, tetapi setelah mula reda semakin ramai pusat mengundi itu dipenuhilah dengan para pengundi. Tapi apapun saya ucapkan syabaslah kepada semua para petugas. Sempat je awak buat TikTok. Itu yang penting, kita nak ucapkan tahniah dan syabas kepada para petugas ni kan yang bertumpus lumus. Tapi Fahrin, kita nak tanyakan sebenarnya lah, bila Fahrin sanggup pulang ke kampung kan, lokasi mengundi tu bukan di Kuala Lumpur walaupun tinggal di Kuala Lumpur, kenapa awak merasakan ini perkara penting untuk dilakukan? Okey, seperti mana yang kita juga kongsikan, ini adalah satu amanah, satu hak, dan orang juga pernah tanya kepada saya lah, kita sebagai rakyat, kita selalu pandai memberi komen, pandai mengkritik dan sebagainya. Tetapi apabila diberikan peluang sebegini, kita tak gunakan, jadi jangan salahkan orang lain kerana kita sendiri yang tidak menggunakan hak kita dan menjalankan amanah serta tanggungjawab kita. Walaupun sejauh mana sekalipun, kita kena tunaikan. Saya ada satu soalan untuk Fahrin. Silakan. Fahrin, boleh saya tanya satu soalan? Ya, Cik Abul. Okey, bagaimana orang yang sekacak dan sehandsome Fahrin boleh dapat saluran satu? Kita ikut di saluran tu, alhamdulillah settle. Okey. Terima kasih Fahrin. Terima kasih. Hati-hati Fahrin memandu pulang semula ke Kuala Lumpur ni. InsyaAllah hari ini. Selamat sampai. Jangan lupa yang bersiaran hari Isnin. Nanti dia cuti panjang pula ya. Terima kasih Fahrin. Terima kasih Fahrin. Inilah dia kan kita katakan tanggungjawab dan juga kenangan-kenangan. Kita dah kongsikan kenangan. Kalau kita nak baca lagi, ada banyak sebenarnya komen-komen yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita yang mana waktu ini juga diambil peluang oleh ahli keluarga untuk masak, berkumpul sama-sama. Ada juga yang berkongsi dengan kita Sugi yang mana untuk PRU yang sebelum-sebelum ni dia mengandung, kali ini dalam pantang. Okey, baik, ini saya nak kongsikan komen daripada Natirah ya Fiza. Kenangan PRU masa kanak-kanak seronok bila ada orang ambil mak. Oh, ni dah baca? Okey. Baik, yang selepas ni Syikin berkata, bila tiba time PRU, I think the moment yang paling I tak boleh lupa is kenangan I dengan arwah my mum. I ingat lagi bila my mum orang yang terpaling risau sebab I clumsy dan pelupa. Ada je benda yang I akan lupa buat or akan buat salah sampaikan time keluar rumah my mum yang check my wallet ada ke tak, dalam tu ada IC ke tak, sebab pernah je I berjalan wallet ada tapi duit tak ada. Itu antara kenangan-kenangan kita ciptakan. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita ini kan supaya kita belajar untuk mencipta kenangan. Sebab kadang-kadang ada orang bila orang ambil gambar ataupun dia letak di media sosial, kadang-kadang kita jadikan media sosial tu untuk sebagai album gambar kita. Supaya macam sekarang ni kan kenangan 5 tahun lepas dia keluar semula. Jadi kita menggambarkan ataupun mengingatkan kita kembali tentang memori-memori yang lalu yang mungkin ada yang insan-insan tu dah tak ada pun hari ini. Bagaimana kita perlunya ada cipta kenangan tu? Okey, Cik Fiza dan Sugita, satulah
bila kita diberi peluang untuk mencipta momen, setiap manusia, terutama bila tiba election yang seperti ini, make sure momen yang kita ciptakan itu merupakan kenangan yang indah. Bukan suatu kenangan yang mengecewakan ataupun kenangan yang mewujudkan perbalahan. Apa juga ideologi ataupun fahaman dalam sesebuah keluarga bila balik berkumpul ramai-ramai, kalau boleh habis waktu keluar mengundi. Sebab lepas mengundi dah tak boleh buat apa. Betul tak? So adalah lebih baik mencipta momen selepas itu untuk macam Cik Fiza katakan, untuk kita makan, masak bersama-sama dan sebagainya. So lupakan cerita-cerita yang berada di luar tadi tu. So sebab tu saya katakan, anggap bila mana seseorang itu pulang ke kampung halaman yang ramai semua orang pulang tu, itu adalah sebuah ataupun satu perayaan yang diraikan oleh semua ahli keluarga. Dan bercakap mengenai media sosial, saya dan juga Fiza, ada banyak meme jugalah saya lihat yang mengatakan hari ini pastinya media sosial akan dibanjiri gambar-gambar semua orang memuat naik gambar kan dah mengundi tu. Tapi itulah seperti yang Fiza katakan, kenangan kita kan. Sebab tahun depan tak ada PRU, 5 tahun kena tunggu. Jadi kenangan ini akan diingatkan. Dan kita kena faham Sugita, kenapa Sugita kata membanjiri media sosial dan sebagainya. Sebab 7 juta ataupun 5 juta pengundi muda tersebut, yang 5 juta tu boleh dikatakan kesemuanya aktif di sosial media. So itu pengalaman pertama mereka. Dan bila cakap tentang pengalaman pertama mereka ini, kita mungkin nak kongsikan juga pandangan orang ramai yang mana mereka nak kongsikan kenangan mengundi zaman dahulu. Sebab kalau dulu-dulu ada yang katanya kalau mereka nak musim pilihan raya ni, kadang-kadang macam ada kenduri berpesta walaupun berbeza ideologi ataupun fahaman mereka, tetapi ada macam-macam kenangan.